Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Harun bin Baharudin. Saya Nik Tasni binti Abdul Ghaffar, nombor matrik P98068 akan membentangkan paper projek yang bertajuk Pengaruh ICT Bahan Bantu Mengajar dalam Amalan Gaya Pembelajaran Pelajar. Okay, mari kita lihat latar belakang kajian. Okey, pengkaji telah meneliti dalam kajian ini bahawa kebanyakan pelajar yang mengambil subjek bahasa Arab menyatakan bahasa tersebut sukar untuk dikuasai dan dipelajari. Hal ini boleh dilihat betapa lemahnya pelajar sekolah agama kerana kebanyakannya mereka hanya diberikan penekanan teknik menghafal saja, dan segelintir pelajar merasakan bahasa Arab tersebut sukar kerana hanya menggunakan teknik penghafalan saja oleh para guru mereka. Okey, seterusnya punca pelajar tidak ditekankan dalam pembelajaran bahasa Arab, lebih-lebih lagi penguasaan bilangan kosakata kerana terdapat segelintir sekolah dan ibu bapa beranggap bahasa Arab sebagai bahasa sampingan yang tidak harus dikuasai, menjadikan pelajar lemah penguasaan kosakata. Okey, selain itu masyarakat lebih menekankan penguasaan kosakata dalam bahasa Inggeris kerana mereka merasakan bahasa Inggeris ini dikira sebagai bahasa kedua berbanding bahasa Arab. Hal ini pengkaji akan menjalankan satu kajian melibatkan proses pengajaran akan dilakukan dalam penekanan kosakata dalam bahan bantu mengajar yang telah disediakan. Sebelum memulakan pembelajaran, para pelajar diuji dengan ujian penilaian pra, dan selepas proses pembelajaran, para pelajar akan diuji dengan ujian pasca bagi menguji kefahaman terhadap kosakata. Seterusnya, markah akan diambil dan dibandingkan serta pengkaji akan melihat bahawa pengaruh ICT sebenarnya memberi kesan atau tidak sebenarnya kepada para pelajar. Seterusnya, terdapat 30 responden yang terlibat dalam kajian ini dan para pelajar akan dipilih secara rawak, iaitu persimpanan secara rawak, dan mereka dibahagikan dalam dua kumpulan. Seterusnya, timbul pelbagai masalah-masalah yang terdapat dalam penyataan masalah dalam kajian ini, seperti ramai di antara pelajar tidak menguasai kosakata yang sesuai pada tahapnya. Hal ini disokong oleh Abdul Razif 2015 yang menyatakan bahawa pelajar tidak menguasai kosakata yang sepatutnya pada peringkat tertentu, iaitu tahap sesuai bagi para pelajar. Selain itu, terdapat juga segelintir guru tidak menguasai penggunaan bahan bantu mengajar dengan mantap disebabkan terdapat guru lama berkhidmat perlukan menggunakan kaedah moden dalam pengajaran, tetapi mereka memerlukan masa untuk belajar dan sesuaikan diri dengan cara moden tersebut. Hal ini bertepatan dengan Faizah 2017 yang menyatakan pendapatnya bahawa kurang bilangan para guru menggunakan bahan bantu mengajar dalam bilik darjah menyebabkan aktiviti para pelajar terhad, dan mereka sebenarnya lebih selesa menggunakan kaedah lama. Seterusnya, guru juga tidak berusaha mempelbagaikan untuk menarik minat pelajar. Ini disokong oleh penyataan Muhammad Arif et al. 2014 menyatakan cara pendekatan guru tidak merangsangkan untuk mempengaruhi gaya pembelajaran pelajar, seperti mudah hilang tumpuan dan membuat kerja sendiri, penyebab prestasi murid menurun. Dan akhir sekali, masih ramai pelajar tidak mampu mengingat bilangan kosakata dengan jumlah yang baik disebabkan pembendaharaan kata yang terhad. Ini bertepatan dengan pendirian Faizah 2017 menyatakan bilangan kosakata yang terhad menyebabkan para pelajar lemah dalam menguasai pelbagai kemahiran. Ini menjadikan pelajar tidak berupaya untuk menguasai sesuatu topik, tajuk dan kemahiran-kemahiran yang penting disebabkan kosakata yang terhad dalam diri mereka. Selain itu, tujuan dalam kajian ini adalah mengenal pasti pengaruh ICT bahan bantu mengajar dalam amalan gaya pembelajaran pelajar bahasa Arab. Terdapat juga 5 objektif dalam kajian ini. Pertama ialah mengenal pasti persepsi pelajar terhadap penggunaan bahan bantu mengajar berasaskan ICT dalam pembelajaran kosakata bahasa Arab, dan yang kedua ialah mengenal pasti penerimaan pelajar terhadap penggunaan bahan bantu mengajar berasaskan ICT dalam pembelajaran
kosakata bahasa Arab. Dan yang ketiga ialah mengenal pasti sikap pelajar terhadap penggunaan bahan bantu mengajar berasaskan ICT dalam pembelajaran kosakata bahasa Arab. Dan yang keempat ialah mengenal pasti minat pelajar terhadap ICT, bahan bantu mengajar, pembelajaran kosakata bahasa Arab dalam amalan gaya pembelajaran pelajar. Dan yang terakhir pula ialah mengenal pasti kesan pengaruh ICT, bahan bantu mengajar terhadap penguasaan kosakata bahasa Arab dalam amalan gaya pembelajaran pelajar. Malah terdapat 5 persoalan kajian yang dibina oleh pengkaji. Okey, pertama ialah apakah persepsi pelajar terhadap penggunaan bahan bantu mengajar berasaskan ICT dalam pembelajaran kosakata bahasa Arab. Yang kedua ialah adakah para pelajar dapat menerima penggunaan bahan bantu mengajar berasaskan ICT dalam pembelajaran kosakata bahasa Arab. Dan yang ketiga pula ialah apakah sikap pelajar terhadap penggunaan bahan bantu mengajar berasaskan ICT dalam pembelajaran kosakata bahasa Arab. Dan yang keempat pula ialah apakah minat pelajar terhadap ICT, bahan bantu mengajar, pembelajaran kosakata bahasa Arab dalam amalan gaya pembelajaran pelajar. Dan yang terakhir pula ialah apakah kesan pengaruh ICT, bahan bantu mengajar terhadap penguasaan kosakata bahasa Arab dalam amalan gaya pembelajaran pelajar. Kajian literatur, menurut Faizah Jaafar 2017, proses PMP di Bilik Darjah menggunakan BBM memberi kesan yang baik pada pelajar jika guru pandai menarik minat pelajar dengan menggunakan BBM. Seterusnya, kajian Jasmine et al. 2011 menyatakan BBM adalah dibagikan dua jenis bentuk, iaitu BBM bentuk pola dan bukan berbentuk pola seperti buku teks, LCD, komputer. Malah penyataan Musa et al. 2014, BBM boleh diklasifikasikan kepada dua jenis, iaitu elektronik dan bukan elektronik. Kajian Jalani et al. 2008, guru perlu menggabungkan elemen iaitu grafik, animasi, video perisian multimedia dengan kandungan pelajaran semasa PNP dan boleh memberi impak yang positif yang mempengaruhi diri pelajar. Seterusnya, menurut Muhsin et al. 2011, pentingnya penggunaan BBM dalam pelaksanaan PNP di kalangan guru dan memudahkan guru menyampaikan maklumat. Selain itu, kajian Nur Syafiqah 2018 dalam pengurusan grafik yang berstruktur membolehkan proses demi proses dipaparkan dalam topik pelajaran malah membantu pelajar melakukan analisis. Dan yang terakhir sekali, penyataan daripada Zurida et al. 2003, terdapat hubungan antara tingkah laku dalam pembelajaran dengan hasil individu tersebut. Metodologi kajian semestinya terdapat di dalam bab 3 dalam kajian ini. Pekaji akan menjelaskan secara ringkas bagaimana kajian ini dijalankan. Terdapat 4 unsur. Yang pertama ialah reka bentuk. Kajian ini sesuai dengan reka bentuk yang digunakan adalah kajian eksperimental yang menggunakan kaedah kuantitatif. Yang kedua ialah sampel dan responden. Pelajar dipilih secara rawak menggunakan teknik persampilan secara rawak. Sampel adalah terdiri daripada 30 orang pelajar sekolah rendah yang terdiri daripada tahun 4 dan akan dibagikan dua kumpulan. Kumpulan pertama iaitu kumpulan kawalan. Pekaji menggunakan pendekatan tidak menggunakan bahan bantu mengajar. Sebaliknya, untuk satu lagi kumpulan merupakan kumpulan rawatan. Pekaji akan menggunakan cara pengajaran berasaskan ICT, bahan bantu mengajar. Yang ketiga ialah lokasi kajian. Kajian ini dilakukan di Sekolah Rendah Agama Arab At-Tarbiyah Islamiah di Kampung Lubuk Gom, Rantau Panjang dalam daerah Pasir Mas, Kelantan. Dan terakhir pula ialah instrumen. Instrumen dalam kajian ini menggunakan ujian penilaian pra dan pasca yang meliputi 3 aras peringkat yang berbeza, iaitu mudah, sedar dan susah. Kandungan soalan sehingga 40 soalan dan dibina oleh pekaji sendiri yang berbentuk objektif dan subjektif. Masa yang diperuntukkan hanyalah 1 jam untuk dijawab oleh pelajar dan kandungan soalan adalah sama untuk dua kumpulan tersebut. Hanya yang berbeza hanyalah pekaji menggunakan pendekatan proses pembelajaran yang berbeza antara dua kumpulan tersebut. Dan yang terakhir sekali ialah prosedur pengumpulan data. Di sini terdapat beberapa perkara yang perlu diberi perhatian oleh pekaji. Pekaji perlu mendapatkan surat sokongan daripada Fakulti Pendidikan UKM sebelum menjalankan kajian. Seterusnya, perlu bersemuka kepada pihak YIK untuk mendapatkan kebenaran serta berjumpa dan berbincang dengan pihak sekolah untuk mendapatkan kebenaran dan pandangan bagi memastikan kajian berjalan dengan lancar. Untuk langkah kedua, pekaji akan mendedahkan taklimat tentang pelaksanaan kajian dan mengumpulkan pelajar dalam 2 kumpulan. Untuk kumpulan pertama, pekaji akan menggunakan kaedah pengajaran tradisional dan manakala kumpulan kedua menggunakan dengan kaedah pengajaran berasaskan ICT, bahan bantu mengajar.
Okay, sebelum itu, pekaji akan menilai pelajar dengan ujian pra. Okay, untuk langkah ketiga, responden akan mengikuti pengajaran selama 2 jam, akan berlangsung selama 2 hari. Jadi perbezaan yang disampaikan oleh pekaji. Yang berbezanya hanyalah kumpulan pertama menggunakan kaedah tradisional dan kumpulan kedua hanya menggunakan kaedah moden. Okay, langkah keempat ialah selepas selesai, pengkaji akan melaksanakan ujian penilaian pasca dalam bilik belajar serta mengumpul kesemua soalan apabila pembelajaran selesai. Dan langkah yang kelima ialah pengkaji akan menganalisis data menggunakan SPSS yang melibatkan dua jenis statistik, iaitu deskriptif dan inferensi. Ini saja daripada saya. Sekian, terima kasih.